Kenapa 35 penternak babi boleh bela dalam babi dalam kampung Melayu? Bukannya ramai pun, 35 orang penternak babi bela dalam satu kampung Melayu yang 5,000 orang Islam. Kenapa mereka boleh bela? Kerana umat Melayu tidak bersatu. Bila Melayu yang ini bantah, Melayu yang sana pergi pujuk. Tokek, tolonglah bela tempat lain, ini kampung orang Islam punya, taklah boleh bela lah Tokek. Datang kumpulan Melayu. Minggu depan datang pula Melayu lain pula. Tak apa Tokek, boleh bela sini, nanti kita orang bincang macam mana. Tak apa, janji lu orang pangkah saya. Sebab tu Cina sekarang lantaklah, nanti ada orang Melayu yang akan datang, lu orang pangkah saya, kita orang jaga lu orang. Akhirnya masing-masing nak jaga pangkah. Yang jadi nasi malang siapa? Penduduk kampung itu. Letak kepala babi depan masjid, letak kepala babi depan rumah ketua kampung. Pasal apa jadi macam itu? Pasal orang Melayu tak pakat. Cuba orang Melayu tak ada siapa jumpa mereka untuk pujuk mereka. Kami nak hampa pindah. Pindah mereka tuan-tuan. Ini 2 lori babi, 2 lori taik babi dilonggok di Pulau Pinang. Penduduk kampung ingat nak buat jalan tar. Rupanya longgok turun taik babi tengah-tengah jalan. Siapa suka rela yang pergi buang taik babi itu? Nak buang tang mana? Datang pekerja majlis bandaran main buang. Pekerja majlis bandaran orang siapa? Siapa tuan-tuan? Bila penyakit babi merebak, askar pergi tembak. Askar siapa? Bangsa kita balik yang kena. Ni penyatuan. Tuan-tuan tengok yang duk ronda malam-malam, naik kereta peronda, duk ronda malam-malam. Bangsa apa? Yang tidur lena malam-malam bangsa apa? Siapa tuan, siapa hamba sekarang? Kita bercakap ketuanan Melayu, rentikan tuan-tuan. Siapa tuan, siapa hamba sekarang? Cina duk bantah ketuanan. Tanya pada bangsa Cina India, siapa jadi hamba sekarang? Siapa dia yang duk jaga malam-malam supaya tidur mereka tu lena? Bangsa Melayu yang jadi polis. Cuba cek tengok berapa persen bangsa mereka jadi polis. Mereka minum arak mabuk-mabuk, siapa yang jaga mereka? Ni yang saya katakan tadi, umat Islam kena bersatu. Kena ambil iktibar daripada apa yang berlaku di Palestin. Jangan tunduk pada kehendak mereka. Jangan tunduk pada tekanan mereka. Sampai nak buat hudud pun kena tanya pendapat mereka. Ini benda yang kita tak boleh terima. Menghina agama kita, sombong tak tentu hala, dengan alasan bahawa ini undang-undang Islam tak sesuai dengan kami. Tanya dekat mereka, undang-undang Islam siapa buat? Allah buat. Air ni Allah buat. Nasi Allah buat. Kamu minum tak air? Minum. Kenapa kamu kata sesuai dengan air, sedangkan Allah yang buat? Kamu carilah air yang Tuhan kamu buat. Kamu tolak hudud dengan alasan Islam, Allah punya. Kenapa kamu makan nasi? Nasi ni Allah buat, beras ni Allah buat. Kamu carilah beras yang tokong kamu buat, pergi makan. Itu cakap kasar kepada orang yang bengong dan kasar. Tapi kita tak berani bercakap. Pasal apa? Kita jaga hati mereka, Ustaz. Mereka yang tolong kita hari itu. Maknanya kita telah mengharap pada mereka, kita sudah lari daripada mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ayat yang kita sebut wa hasbunallah wa ni'mal wakil? Sekarang kita dah menyebut perkataan hasbuna Cina wa ni'mal wakil, bukan hasbunallah lagi dah. Di mana akidah kita sekarang? Sebab itu saya katakan tadi, umat Islam adalah bangsa yang kuat, cuma umat Islam tak bersatu. Arab adalah bangsa yang kuat, cuma tidak bersatu. Bila tak bersatu, akhirnya sekarang tuan-tuan boleh tengok, Yahudi cuma 14 juta di seluruh dunia. Dia boleh conquer 1.4 bilion umat Islam di seluruh dunia, padahal mereka cuma ada 14 juta sahaja. Maka seorang wali Allah sentiasa menginginkan dan mencintai kaum muslimin yang berjalan sesuai dengan metod Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa membezakan siapa pun mereka.
dengan menyanjung seseorang kerana dia sependapat dengannya. Di lain pihak, dia mencela seseorang yang lain hanya kerana dia berselisih faham dengannya. Yang ni tidak mahu. Payah sungguh tuan-tuan. Kenduri kendara pun tak boleh panggil orang tu. Hang panggil dia buat siapa? Dia belah sana. Yang ni saya jumpa tuan-tuan, merajuk kawan tu, tuan rumah merajuk sebab tak ada siapa basuh pinggan, tak ada siapa yang pergi tolong kat hidang. Lari habis geng-geng dia. Saya tanya pak siapa dia bilang macam ni, sebab saya jemput orang belah sana mai kenduri saya, depa boikot terus ustaz. Anak beranak pakak duk basuh pinggan, kelang kabut hak kecil pun basuh pinggan. Sebab apa? Bentara-bentara hak tukang-tukang hidang semua lari tinggal hanya kerana tuan rumah ni panggil tetamu yang bukan ahli jemaah parti. Punya pecah tuan-tuan. Sedangkan dia tu jiran, saya kena panggil lah ustaz. Apa awak pula? Parti-parti lah, kenuri-kenuri. Taksubnya sampai satu tahap datang je pada aku, dia mai je kenuri kamu, aku akan balik. Tengok-tengok datang sungguh tuan-tuan, balik menonong. Dia panggil geng dia belah belah terus tuan-tuan. Yang tengah basuh pinggan tak sempat basuh tangan. Yang tengah duk hidang nasi, tarik balik nasi tak di dapur, lari balik semua. Kat sini pun sama juga. Oh, leceh. Minta maaf lah. Ini bukan saya kata ni kitab sebut. Saya marah saya pula. Bulan depan tak ada pula. Tuan-tuan nak marah-marah api, saya nak cakap juga. Sampai bila kita nak bergaduh? Dia